Pukul 11, pukul 12. Oh, bahaya depan-depan dapat parking. Cantik kosong depan tu. Sekali ada bukan acik Haji. Akak. Akak. Awak tunggu. Awak gimana? Saya pusing sekejap. Awak tunggu, jangan bagi orang masuk. Itu biasa tu Eji Itu buat biasa. tu. Okey, yang ni dia masuk parking. Lepas tu kira macam tapi benda ni selalu berlaku kat kita jugalah. Kadang tempat tu tempat awam kan, parking awam. Ya. So bila kita dah parking nampaklah macam ada orang bagi signal, abang belakang lagi kan. Keluar minta RM5. Itu kalau ada orang yang bayar parking, kalau macam tu aku willing to pay lah. Oh ya ke? Terpaksa lah nak buat macam mana. Tapi kan sebenarnya salah kan. Dia masalah. Kenapa you nak bayar dia? Kenapa? Kalau orang tak bayar mesti dia takkan buat dah. Aku akan berpendapat kalau aku tak bayar, satu, aku akan halau dia. Dua, aku akan tinggalkan keretaku kesepian. Atau mungkin dia akan mengapa-apakan kereta aku. Mungkin. Tapi nak beritahu ya, perbuatan cop. Okey, letak kereta berdiri kat parking, letak kon ke, pasu bunga ke, ampayan baju ke, apa-apalah. Adalah perbuatan yang salah. Dan kalau ada orang lapor, boleh dikenakan tindakan. Benda ni jangan buat sebab boleh menimbulkan amarah dan juga kekecohan. Siap boleh bergaduh lagi. Boleh salah faham kan. Salah faham. Ini tempat yang macam tempat umum. Kita nak beritahu yang dekat kawasan-kawasan perumahan pun sebenarnya tak boleh kalau nak cop parking ni. Dekat flat-flat dan sebagainya, kadang-kadang dia orang letak kon kan. Ni rumah aku kat ni belakang ni tinggi tingkat 4 ni. Tak boleh. Walaupun betul-betul parking tu depan rumah kita, tapi kita duduk kat kawasan yang ramai macam tu kan, kita tak boleh cop. Melainkan kita bayar dekat pihak majlis lah. Itu pun kalau pihak majlis open untuk dibayar petak parking tersebut. Saya pernah kena marah. Melawan kawan lah ketika itu. So macam nampak macam tak tahu mana nak parking, sekali hari kosong. Memang betul-betul depan rumah lah. So saya parking lah. So kali dia jerit. Kita orang artis saya tingkat 2. Dia jerit, "Kereta siapa ni?" Kuat gila. Padahal bukan parking dia pun, cuma dia selalu parking situ. Betul. Lepas tu dia marah, dia kata, "Ni parking saya." Okey, macam ni aku rasa susah lah nak diperbetulkan sebab ini individu punya PL. Yelah tu. Tapi harap-harap kita faham sendiri dan malu sendirilah kalau kita buat macam tu kan. Tak naklah sampai tindakan nanti. Yalah, kita ada hak macam Fafa tadi, dia boleh call ataupun boleh buat report dekat majlis. Sebab benda ni memang salah kan. Aku pernah dekat tempat masa dululah, dia letak batu nisan tu. Dia punya cop tu betul-betul ni bukan main-main. Batu nisan tu dalam pasu kan. So kira orang kat situ perumahan ni semua duk report lah. Batu nisan. Dia letak batu nisan dekat pasu tu bertandakan itu parking so dia. dia cop. Dia cop parking. Orang kurang upaya adalah mereka yang mempunyai kekurangan jangka panjang. Terdapat 7 kategori OKU, iaitu fizikal, penglihatan, pendengaran, pertuturan, mental, pembelajaran dan pelbagai. Permohonan pendaftaran OKU boleh dibuat secara fizikal atau dalam talian. Mudah je kan? Terdapat 32 kemudahan dan keistimewaan sebagai OKU berdaftar dari pelbagai agensi. Antaranya, pengecualian bayaran pasport, pelepasan cukai pendapatan, keutamaan semasa pemberian vaksin COVID-19, kaunter khas OKU dan sebagainya. Untuk maklumat lanjut, sila layari laman sesawang oku.jkm.gov.my. Aplikasi digital dalam kalangan rakyat Malaysia semakin memberangsangkan. Ini dapat dilihat dengan peningkatan pengguna perkhidmatan digital di portal My Government, pusat sehenti dalam talian yang menyediakan akses kepada pelbagai perkhidmatan kerajaan. Ayuh lihat beberapa perkhidmatan yang disediakan. Adam sedang bekerja dari rumah dan perlu memperbaharui lesen memandu dan cukai jalannya. Segalanya dapat diselesaikan di portal My Sikap. Bagi Vic, warga negara Malaysia yang kerap keluar negara untuk bekerja, perkhidmatan My Online Passport mempermudah urusannya kerana kini pembaharuan pasport termasuklah pembayarannya dapat dilakukan secara dalam talian. Usahawan muda seperti Jenny pula dapat menguruskan pendaftaran dan pelesenan perniagaan dengan lebih efisien dengan Malaysia Biz. Menerusi perkhidmatan e-lesen, Jenny dapat memohon lesen perniagaannya dengan mudah. Pendigitalan membawa kemajuan. Ayuh maju ke hadapan sebagai satu keluarga Malaysia demi kemakmuran bersama. Kita guna, kita sokong, kita mampu. Anda positif COVID-19 tetapi tidak bergejala atau bergejala ringan? Perlu menjalani pemantauan kendiri di rumah? Ikuti langkah kuarantin kendiri yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia KKM. Duduk di bilik berasingan daripada ahli rumah yang lain.
Lebih baik jika mempunyai kemudahan bilik air peribadi. Jika terpaksa berkongsi, pastikan bilik air dibersihkan atau disinfeksi setiap kali selepas digunakan. Pantau diri sendiri setiap hari untuk gejala. Hubungi 999 jika gejala anda bertambah teruk. Kerap cuci tangan dengan air dan sabun atau gunakan pensanitasi tangan. Pakai pelitup muka dan pastikan penjarakan fizikal 1 hingga 2 meter dengan ahli rumah yang lain. Bersama putuskan rantaian COVID-19. Dalam kita membangunkan aplikasi yang memberi kesejahteraan kepada negara, ada yang menyalahgunakannya. Sejak kebelakangan ini, terdapat peningkatan ketara dalam penyebaran maklumat atau berita palsu yang boleh menimbulkan kekeliruan dan kegusaran di kalangan masyarakat. Ancaman berita palsu tanpa verifikasi sumber, fakta dan maklumat memberi impak serta implikasi negatif kepada rakyat dan negara. Sebarang penyebaran berita palsu akan dikenakan tindakan undang-undang serta didakwa mengikut Seksyen 505 Kanun Kesiksaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Denda maksimum RM50,000 atau penjara tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya dan juga denda selanjutnya setiap hari kesalahan berjumlah RM1,000. Bersama, cegah berita palsu. Sebar fakta, bukan dusta. Tidak pasti, jangan kongsi. Ayuh keluarga Malaysia, kita bulatkan tekad dan bersatu hati untuk terus memelihara serta mempertahankan kedaulatan negara. Sebagai keluarga Malaysia yang besar, kita harus bertoleransi dalam semua perkara. Hormat menghormati serta mengekalkan perpaduan rakyat yang berbilang kaum, agama dan bangsa serta integrasi nasional silang budaya adalah tunjang kekuatan kita sebagai sebuah negara bangsa yang berjaya. Umpama selembar benang dikait, ditenun dan dijalin, akhirnya menjadi kain yang sempurna indah. KPM. Kembali atas permintaan ramai, Panasonic High Speed Juicer kami bawakan terhad untuk 300 unit sahaja untuk siaran ini.